Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Yang setia Datuk Teknologis Nur Hisham bin Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, pegawai-pegawai kanan jabatan, peserta-peserta konvensyen Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2022, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Salam aluan penuh apresiasi dan selamat datang ke program konvensyen Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2022. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul bagi menjayakan konvensyen yang julung-julung kali diadakan ini. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Setia Datuk Teknologis Nur Hisham bin Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini bagi sesi pembukaan Konvensyen Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2022. Hadirin yang hormati sekalian, Konvensyen Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2022 melibatkan pasukan khas yang dihadiri oleh daripada Pasukan Hazmat, Pasukan Penyelamat di Air PPDA, Pasukan Emergency Medical Rescue Service EMRS, Pasukan Special Tactical Operation and Rescue Team STORM, Rapid Intervention Motorcycle RIM dan juga unit pengesan K9. Untuk makluman, konvensyen ini akan berlangsung selama 3 hari bermula dari hari ini 21 Mac sehingga 23 Mac 2022 secara hybrid dengan pengisian oleh pembentangan kertas kerja oleh penceramah jemputan. Yang Setia Datuk serta hadirin yang dimuliakan, berikutnya bagi menandakan kesyukuran dan memohon limpah kurnianya dari Allah Subhanahu Wa Taala, majlis pada pagi ini menjemput Penguasa Bomba Luqman bin Ramli, Pegawai Hal Ehwal Agama dan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal sultanu aqwamuh wa lakal jalalu a'zamuh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami menzahirkan kesyukuran atas iradahmu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini dalam majlis pembukaan Konvensyen Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2022 yang akan disempurnakan oleh Yang Setia Datuk Teknologis Nur Hisham bin Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat. Semoga majlis ini mendapat keberkatan serta beroleh rahmat dan riayahmu dari awal hingga ke akhirnya. Allahumma ya Aziz ya Halim. Ya Allah, kami memohon kepadamu melalui konvensyen yang diadakan ini akan meningkatkan ilmu pengetahuan, tahap keupayaan, kemahiran dan kompetensi pegawai dalam mengurus dan melaksanakan operasi kebombaan dan penyelamat dengan lebih efisien. Berikanlah kekuatan, kesihatan dan kecergasan kepada tubuh badan kami. Kurniakanlah kepada kami keazaman dan kesungguhan dengan semangat yang menyatukan kami sebagai sebuah organisasi yang bersaudara. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gham. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang sentiasa bersungguh-sungguh dan tegun agar objektif penganjuran konvensyen ini dapat dicapai dengan jayanya. Kami juga mohon berlindung denganmu, hindarilah kami daripada sebarang kedukaan, kesulitan dan perkara-perkara yang tidak diingini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, kami mohon kepadamu agar konvensyen ini akan menyatukan hati-hati kami, mengeratkan silaturahim dalam kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami
Semoga dengannya dapat kami berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Sedia Datuk Teknologis Nur Hisham bin Mohamad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, untuk menyampaikan ucapan aluan sempena pembukaan Konvensyen Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2022. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Sedia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, prestasi tinggi, cepat dan mesra, dan salam keluarga Malaysia. Yang saya hormati penolong penguasa bomba Dianti binti Husin selaku pengacara majlis. Yang saya hormati penguasa bomba Lokman selaku pembaca doa kita pada pagi ini. Yang setia penguasa Kanan Bomba 1 Nur Arifin bin Kamari, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya. Yang saya hormati penolong Pesuruhjaya Bomba Roizan Anwar selaku Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Yang saya hormati penguasa Kanan Bomba 1 Tuan Hafsyam selaku penolong pengarah operasi. Hafizam ke Hafsyam? Hafizam, orang muda, nama dia lain sikit. Yang saya hormati penolong Pesuruhjaya Bomba Murugia bin Anak Mutusami selaku pemangku Ketua Seksyen Pengurusan Operasi dan juga Ketua Cawangan Pengurusan Pasukan Khas, pembentang-bentang kerja, Ketua-Ketua Cawangan Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat, penolong-penolong pengarah operasi negeri, ketua-ketua balai, saudara-saudara yang dilantik sebagai subject matter expert dan advisor bagi pasukan khas, Hazmat, PPDA, EMRS, RIM, STOM, dan tidak juga lupa kepada unit pengesan serta anggota-anggota daripada unit-unit khas yang saya sebutkan tadi berada dalam talian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Majak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izin inayahnya. Maka kita dapat sama-sama pada pagi yang begitu bermakna ini dalam satu convention, iaitu Konvensyen Pasukan Khas bagi tahun 2022, setelah kali pertama ianya diadakan pada julung kalinya tahun 2019 di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah Kuala Kubu Baru. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang dapat hadir secara fizikal dan semua yang dapat hadir dalam talian bagi menjayakan konvensyen pada kali ini. Jadi semalam kita ada pasukan parti Perhimpunan Agung UMNO dibuat secara langsung. Hari ini kita ada satu lagi parti kata dia akan buat melalui hybrid saja berkaitan pada penularan COVID. Jadi kita ni berada di persimpangan endemik dan kita pada kali ini kita buat secara hybrid. Sesungguhnya kerjasama yang tinggi, semangat berpasukan dan komitmen padu yang tuan-tuan berikan adalah amat saya hargai dan diperlukan dalam memastikan konvensyen yang dirancang dalam 3 hari ini dilaksanakan dengan baik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di kesempatan awal ini juga saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada cawangan pengurusan pasukan khas Ibu Pejabat yang diketuai oleh penolong Pesuruhjaya Bomba Murugia Anak Laki Mutusami di atas penganjuran konvensyen ini yang ianya merupakan konvensyen dan juga disekalikan dengan pentaulihan kepada subjek matter expert dan advisor yang julung kali dianjurkan khusus bagi kita memperkukuhkan dan memperkasakan pasukan-pasukan khas dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tahniah dan syabas juga dizahirkan pada pegawai yang terlibat, sama ada dari cawangan pengurusan pasukan penyelamat,
daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan juga pegawai-pegawai Urusia yang telah kita lantik dan semua yang dilantik bagi membantu menjayakan konvensyen dan majlis pertaulian pada kali ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pertemuan kali ini merupakan satu kesempatan untuk saya mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, juga untuk sama-sama menimba ilmu daripada pembentang kertas kerja yang telah dipilih dari kalangan pakar dalam bidang tertentu dan dalam dan luar negara. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, konvensyen yang berlangsung selama 3 hari ini merupakan satu konvensyen yang akan memfokuskan dan dalam memperkasakan 5 pasukan khas dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang secara langsung diletakkan di bawah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat, iaitu pasukan penyelamat di air, Emergency Medical Rescue Services, HAZMAT dan CBRNE, Rapid Intervention Motorcycle, Special Tactical Operation and Rescue Team of Malaysia atau STORM, serta unit pengesan dari aspek pengurusan pentadbiran pasukan khas untuk menjadi pasukan khas berprestasi tinggi dan berkemahiran setanding dengan benchmarking yang ditetapkan di peringkat antarabangsa. Konvensyen ini juga bermatlamat untuk membentuk pegawai-pegawai dari pasukan khas khususnya agar sentiasa peka kepada kehendak stakeholders dan pelanggan agar kekal relevan dengan agenda transformasi negara yang pada masa kini sering kita lihat bergerak dengan begitu cepat, dan ianya juga konvensyen ini kita cuba selarikan dengan matlamat Dasar Kebombaan dan Penyelamatan Negara tahun 2021 dan 2023. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bagi membentuk sebuah pasukan dan organisasi yang unggul dan cemerlang, elemen-elemen seperti sumber manusia, struktur, strategi dan perkongsian nilai perlu dirancang dengan berkesan. Namun, hakikatnya kecemerlangan sesebuah organisasi sebenarnya bergantung kepada kecemerlangan individu-individu di dalam organisasi berkenaan. Dalam konteks kita pada hari ini, saya percaya tuan-tuan yang bersama kita pada hari ini adalah merupakan aset utama atau modal insan jabatan yang dipertaruhkan tanggungjawab untuk sama-sama membimbing, menjajar dan meninggikan tahap tanda aras kepada pasukan-pasukan khas. Suka saya ingatkan, dalam sekitaran kerja yang mencabar dan kompleks ini, setiap dari kita perlu diperkukuhkan kapasiti dan keupayaan bagi menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Justru, subject matter expert dan advisor yang kita lantik dan tauliahkan perlu mempunyai keazaman yang teguh, semangat yang kental, sentiasa positif, berintegriti, beretika, dan yang paling penting harus mampu mendempani apa jua perubahan yang mendatang. Ini kerana perkhidmatan kecemasan pada masa kini ianya semakin mencabar, dan bagi mendempani cabaran tersebut, setiap pegawai perlu melengkapkan diri dengan pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangkumi kedua-dua korpus ilmu, iaitu eksplisit dan tacit bagi melayakkan seseorang itu digelar competent person. Explicit knowledge, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, adalah pengetahuan yang dipelajari secara formal, manakala tacit knowledge pula diperolehi melalui pengalaman dan pengalaman. Oleh itu, konvensyen yang diadakan ini boleh dikatakan sebagai medan kepada tuan-tuan sekalian untuk mendapatkan dan meningkatkan penguasaan kedua-dua ilmu berkenaan, khusus bagi mengasah kemahiran, kompetensi dan teknik pengendalian pengurusan pasukan. Saya percaya 20 kertas pembentangan oleh pakar-pakar bidang kecemasan dan keselamatan awam dari dalam dan luar negara, termasuk ahli akademik yang dipilih oleh pihak Urusia, diperhalusi skop mampu untuk menyediakan wadah ilmu pengetahuan, perkongsian pengalaman dan idea-idea bagi kita sama-sama selami dan hadam bagi mencipta ruang dan peluang pengembangan pasukan-pasukan khas. Jadi tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa ada presenter daripada peringkat antarabangsa dari Filipin. Kita juga ada presenter yang kita pilih daripada institusi lain, daripada Kementerian Kesihatan, daripada Angkatan Tentera Malaysia, dan kita juga ada ilmuwan yang kita ambil daripada universiti-universiti. Saya berharap tuan-tuan dapat create interaksi dengan pembentang-pembentang ini supaya mereka ini, bila kita tidak cuba, tidak teroka keupayaan mereka, mungkin mereka tidak dapat meluahkan hasrat ataupun idea-idea yang baik. Jadi saya dimaklumkan semalam kita dah
create soalan-soalan, tetapi saya kata jangan kita confinekan kepada soalan-soalan tersebut. Kita tengok pada kertas permintaan mereka, dan kalau tuan-tuan ada perkara yang perlu tuan-tuan tanya, minta diorang perjelaskan, tuan-tuan ambil kesempatan pada convention kali ini. Tuan-tuan yang perempuan yang saya hormati sekalian, berdasarkan kepada Wales Huttle, pengurusan prestasi merupakan satu proses yang melibatkan individu dan warga kerja organisasi dalam meningkatkan keberkesanan organisasi ke arah pencapaian misi dan matlamat sesuatu organisasi. Proses ini sekiranya berjalan dengan sistematik, mampu memberikan kekuatan kepada individu dan warga kerja sesebuah organisasi menggapai kejayaan melebihi batas kendiri. Perhatikan subjek matter expert, expert dan advisor. Sempena convention kali ini merupakan salah satu inisiatif pengurusan prestasi jabatan yang diadakan bagi memberi dorongan yang berterusan dalam konteks pembangunan kerjaya kepada pegawai-pegawai yang berkelayakan. Pelantikan tuan juga dilaksanakan berlandaskan kepada nilai-nilai utama, iaitu reinforcing sense of belonging, uniform government structure, self-reliance, accreditation, responsibility and long-term career development. Kita telah merangka beberapa modul, beberapa SOP berkaitan dengan pelantikan tuan-tuan. Kita juga seboleh mungkin memilih yang berkelayakan dan benar-benar berkelayakan untuk dilantik pada kali ini. Tuan-tuan sedia maklum, as a uniform agency, kita harus berlandaskan kepada keseragaman dalam kita melantik dan juga menstruktur organisasi. Jadi tuan-tuan, kalau dulu kita ada hazmat dengan technician, dengan perkara next ialah dia punya, we call it specialist and then subject matter expert. Dan kita ada juga daripada divers, yang katakan divers, kemudian kita ada master divers. Kemudian kita ada juga pasukan MRS yang kita kata basic ialah technician, dan kita tidak ada level next. Dan kita juga pasukan RIM yang ada rider saja. Jadi tuan-tuan, apabila kita berbincang, kita merumuskan strategi ini, kita memikirkan bahawa perlu ada uniformity dalam pasukan-pasukan khas supaya kita tahu level-level pegawai yang berada dalam ini. Jadi ada tuan-tuan yang dipertanggungjawabkan dan telah kita bertemu berkaitan dengan advisor di Genting Highland, dan saya percaya kita telah cuba menerapkan rasa tanggungjawab kepada tuan-tuan sebagai advisor. Tetapi ada kalangan advisor juga merupakan expert. Jadi saya kata Tuan Muru selalu saya bercakap dengan dia, as an expert beliau boleh menjadi advisor, tetapi as an advisor doesn't mean dia akan menjadi expert. Saya kata konsep dia, semua rasul ialah nabi, tetapi bukan semua nabi ialah rasul, tetapi nabi itu kemudiannya boleh menjadi rasul. Tuan Muru angguk saja, tapi dia faham konsep tu atau tidak, saya tahu dia terjemahkan, jadi saya harap dia faham. Penekanan dan pembangunan berstruktur dirangka untuk juga menekankan elemen terpenting bagi saya, iaitu pengukuhan dan pengamalan kerjasama berpasukan or work as a team. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, keberkesanan kepimpinan serta pengawasan jika diganding dan disepadukan bersama pembangunan kompetensi dan komunikasi berkesan, sewajarnya akan membantu memastikan gelagat organisasi yang berdaya tahan dan berprestasi tinggi. Sementara pengukur-pengukur prestasi mampu membantu organisasi mencapai kecemerlangan, motivasi, komitmen dan kepuasan kerja yang merupakan faktor dalaman ataupun intrinsik yang seharusnya memandu kecekalan warga kerja organisasi dalam mengharungi liku-liku kecemerlangan dan sekaligus menganjak organisasi ke satu tahap yang lebih tinggi. Tugas ini bukan suatu tugas yang mudah. Walau bagaimanapun, kami yakin dengan adanya kepimpinan yang berkesan di semua peringkat dan kerjasama sepasukan yang mantap antara semua pihak berkepentingan, tidak mustahil untuk kita berjaya. Kita mahu berada sama taraf dengan negara-negara maju atau menjadi peneraju kepada bidang kebombaan di rantau ini. Saya melihat sebahagian daripada pasukan yang ada pada kita ini, kita ada benchmarking dengan negara-negara lain. Contohnya pasukan PPDA kita tidak boleh lari, pasukan EMRS kita tidak boleh lari. Kemudian pasukan RIM, ini merupakan satu platform yang mana tidak banyak negara yang memiliki pasukan RIM, dan kita sepatutnya telah develop satu penanda aras untuk negara-negara yang lain.
Begitu juga dengan pasukan Storm. Tidak ada banyak negara yang ada pasukan bomba dan penyelamat ini. Yang ada pasukan khas yang spesifik yang kita create supaya menjadi nukleus kepada pasukan-pasukan lain untuk follow dari segi kecemerlangan, dari segi fitness dan dari segi kompetensi. Dan saya percaya, ianya one day kita akan letak satu, orang cakap, tanda aras untuk negara lain follow, ataupun paling tidak organisasi dalam negara follow kita ataupun ikut kita untuk membentuk satu pasukan dan menanda aras kita sebagai suatu benchmarking mereka. Dan tuan-tuan, saya rasa unit pengesan juga merupakan salah satu platform yang saya rasa semua orang tahu. Apabila kita tender kepada INSARAG, kita tender unit pengesan yang ada di bomba ini untuk kita dapat pengiktirafan daripada United Nations. Ini merupakan salah satu elemen yang kita perlu lihat bersama di masa depan, supaya apabila kita jajar dan kita letakkan tanda aras, kita ada apa yang kita tanda araskan. We can say, retorik dekat sini bercakap berkaitan dengan tanda aras, tetapi tindakan itu tidak dilaksanakan dan kita akan terus berada di takuk yang sama dan tidak akan, orang cakap, menambah baik bidang yang kita ada sekarang. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, berhadapan dengan cabaran yang tiada kepastian, kita didepankan dengan keperluan untuk melengkapkan diri dengan kemahiran baru, pendedahan baru, serta kualiti pemikiran dan sikap yang lebih baik, yang berupaya untuk memberikan ruang baru, sumber aspirasi baru dan anjakan baru dalam pelbagai konteks. We need to move the next level, or better still jump to the next plateau. Kejayaan warga yang cemerlang dan kecemerlangan organisasi merupakan satu perjalanan, it's a journey. Hari ini pelbagai pancaroba dan masih banyak perjuangan yang perlu kita atasi. Malah terdapat banyak juga lapangan baru yang perlu kita terokai. Kalau dulu tiada istilah media sosial, kini kita terpaksa hidup dengannya. Jika dulu tiada istilah poligam, politik gambar dan juga dalam operasi, kini kita perlu rancang bagaimana untuk laksanakannya. Image yang kita terakan juga harusnya mempunyai kualiti, karakter dan kecepatan yang melambangkan profesionalisme kita. Kalau kita ambil gambar boleh ambil 50 keping, tapi kalau satu pun tidak melambangkan profesionalisme dan tidak mempunyai karakter terhadap profesionalisme kita, susah untuk kita terbitkan. So, apa yang paling utama adalah tuan-tuan, kita perlu memahami apa yang perlu dipelajari, termasuklah belajar untuk belajar, belajar untuk mendengar, kecenderungan dan ketersediaan kita untuk mengulangi proses pembelajaran, learn and relearn, menerokai ruang baru untuk terus belajar, dan tekad untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Jangan tuan-tuan belajar, tapi tak ada action. No point juga. Betul tak, Master? Okay? So, apa yang kita tengok ialah kita perlu belajar dan translatekan dia kepada tindakan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya percaya dengan ketabahan dan keupayaan untuk mengadaptasi. Tiada kegagalan kecuali kejayaan. Which enough adaptive capacity and tenacity, there are no failures or only growth. Dan tiada kekalahan dalam perjuangan, tetapi ianya adalah peluang untuk kita belajar. Jadi tuan-tuan, itulah hasrat yang telah kami sama-sama gembelengkan, fikirkan bersama untuk bagi kita menyusun semula pasukan-pasukan khas. Bukan kata ada kelemahan, tetapi kita nak memperkemaskan pasukan-pasukan khas dengan pelantikan 3 tier baru yang akan kita laksanakan insya-Allah oleh Yang Maha Datuk Seri KP pada hari Rabu ini. Dan kesempatan awal ini saya ucapkan tahniah kepada yang dilantik, dan tahniah kami itu ianya datang dengan tanggungjawab yang besar. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, akhir sekali saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir dalam menjayakan konvensyen ini. Saya juga mengucapkan kepada semua selamat berkonvensyen. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua ejen penganjur yang telah bertukar lumus selama beberapa minggu untuk menjayakan program ini. Terima kasih juga kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya, khususnya pada Yang Setia Pengarah, atas kesudian meminjamkan Dewan dan juga sama-sama meminjamkan keanggotaan untuk sama-sama menjayakan program yang kita laksana pada 3 hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya tinggalkan tuan-tuan dengan kata-kata back yang last kali itu.
ini dia. Pertamanya saya suka merujuk kepada William H. McRaven, iaitu Ketua Armada Tentera Laut Amerika. Kata beliau, if you want to change the world, start off by making your bed. Kalau tuan-tuan nak menukar dunia, nak mentadbir dunia, nak memerintah dunia ataupun nak menukarkan orang lain, hendaklah bermula dengan diri sendiri. Maksudnya kalau katil bilik sendiri pun tak kemas, don't expect tuan-tuan untuk menukar dunia. Dan kalau tengok pada William Churchill, iaitu Perdana Menteri Britain ketika Perang Dunia Kedua, success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that count. Kita harus belajar dari kekalahan. Tidak ada kekalahan, kata Nelson Mandela, tetapi ialah peluang untuk kita belajar. So kita ada negari berbeza-beza performance antara pasukan-pasukan. Kita juga ada individu yang berbeza dengan orang lain dari segi kompetensi dalam berpasukan dan juga skill individu. Ambil kesempatan untuk belajar kepada yang lebih baik daripada kita, dan jangan lupa belajar juga daripada kelemahan yang kita buat selama ini. Dengan itu tuan-tuan, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Mohon kerjasama yang sedia Datuk untuk terus berada di pentas untuk atur cara yang seterusnya. Berikutnya dipersilakan penolong Pesuruhjaya Bomba Murigi Anak Lelaki Mutusami, Ketua Cawangan Pengurusan Pasukan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyemak Malaysia untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Setia Datuk. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas penyampaian cenderahati itu tadi. Hadirin sekalian, untuk makluman, majlis kita akan berehat seketika dan akan bersambung semula pada jam 9.50 pagi dengan sesi pembentangan kertas kerja yang pertama yang akan disampaikan oleh DSP Roslino bin Osman dan juga pembentangan kertas kerja yang kedua oleh Mr. Jasilo Gonzales daripada Filipina. Sekian, terima kasih.